Antara tumpuan untuk hari ini adalah berkenaan dengan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan untuk berbincang lebih lanjut apakah impaknya kepada ringgit dan juga equity di Malaysia. Jadi kita bersama terus dengan Dr. Muhammad Azan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Baik, pertama sekali Doktor, mungkin siapakah yang Doktor jangkakan bakal memenangi pilihan raya ini dan apa mungkin kesannya kepada ekonomi Malaysia? Kalau kita nak lihat bagaimana pula jangkaan keputusan pilihan raya ini akan memberi kesan kepada sentimen di pasaran dan juga pergerakan nilai ringgit yang kalau kita lihat semakin lemah pada ketika ini, Doktor. Baik, terima kasih Nabila. Satu persoalan yang agak menarik yang sukan nak dijawab pada masa sekarang ni, nampak gaya persaingan antara dua calon ni begitu sengit dan kita bakal saksikan adalah apa keputusannya nanti. Walau bagaimanapun, saya rasa persoalan utama adalah kepada apakah dasar yang bakal dilaksanakan oleh kedua-duanya lah. Yang terutamanya bagi Donald Trump, yang mana kita sedia maklum beliau telah menyatakan bahawa hasratnya untuk mengenakan tarif universal sekitar 10% ke 20% kepada seluruh pedagang-pedagang antara US dan juga dengan di peringkat global, dan terutamanya bagi negara China pula mereka bercadang untuk mengenakan tarif sebanyak 60%. Kemudian berkenaan cukai yang dia telah dipotong pada 2017 untuk dijadikan suatu dasar yang berbentuk tetap atau permanent. Kemudian dikatakan juga deportation of kata tu illegal immigrants yang dijangka berlaku secara besar-besaran lah. Dan saya rasa perkara-perkara ini kalau dapat dilaksanakan sudah pasti akan memberi kesan kepada momentum pertumbuhan ekonomi US, terutamanya dari segi tarif akan menyebabkan kenaikan kos barangan bagi negara mereka kerana yang membayar tarif tersebut adalah rakyat mereka sendiri. Kemudian dari segi immigrants pula sudah pasti mungkin berlaku apa yang dikatakan sebagai shortages of labour lah, ataupun satu kekangan dalam penawaran buruh, dan ini mungkin akan memberi kesan pada inflasi dan juga dasar cukai yang begitu expansionary juga boleh menyebabkan pada orang kata tu kesan kepada inflasi. Jadi situasi ini saya rasa yang menjadi satu persoalan lah kepada apa yang berlaku pada ekonomi Amerika Syarikat dan kesannya kepada negara serantau. Dan kita Malaysia sudah pasti orang kata tu bimbang tentang apakah dasar yang bakal dilaksanakan, kerana kita tahu Malaysia sebuah negara yang kecil, tetapi dari segi sudut perdagangan antarabangsanya, baik dari segi orang kata itu aliran modalnya begitu terbuka kepada dunia luar. Sudah pasti apa yang berlaku di Amerika Syarikat, terutamanya dalam konteks pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang bakal berlangsung pada 5 November nanti, sudah pasti akan memberi kesan yang secara langsung kepada prestasi ekonomi negara. Dan sudah tentu pemilihan presiden yang berbeza akan memberikan impak yang berbeza-beza bukan sahaja di Amerika Syarikat tapi juga di Malaysia. Tapi kalau kita nak secara khususnya nak tekankan berkenaan dengan ringgit, adakah kita boleh jangkakan pergerakan besar dalam nilai ringgit dan mungkin apakah peranan Bank Negara Malaysia dalam situasi ini dan bagaimana mereka boleh sebenarnya menyokong kestabilan ringgit dan juga pasaran kewangan tempatan selepas pemilihan pilihan raya presiden Amerika Syarikat di sana nanti? Kebiasaannya apabila berlaku situasi yang dikatakan sebagai heightened uncertainties ataupun ketidakpastian yang begitu tinggi, kebiasaannya permintaan terhadap mata wang selamat ataupun safe haven currency ini seperti dolar Amerika Syarikat, Japanese yen akan meningkatlah. Namun dalam konteks semasa, dolar Amerika Syarikat itu dilihat sangat-sangat dominan kerana pertamanya dari segi dasar monetary, pihak Fed tidak dilihat memotong kadar Fed dalam kadar yang agresif, manakala rantau seperti di Eropah nampak gaya mereka akan melaksanakan dasar yang kata berterusan dari segi pemotongan kadar faedahnya. Jadi di sini memberikan satu advantage ataupun kelebihan kepada nilai US dollar itu sendiri. Jadi mungkin dalam tempoh terdekat ni kita bakal menyaksikan pengukuhan dari segi mata wang dolar. Namun dia agak bergantung kepada situasi pilihan raya nantilah, sama ada Trump ataupun Kamala. Saya nampak kalau katakanlah Trump, mungkin permintaan terhadap dolar Amerika Syarikat akan meningkat. Kalau Kamala Harris, nampak gaya mungkin dolar akan melemah dan akan memberi advantage kepada nilai ringgit pula. Jadi bergantung kepada percaturan keputusan pilihan raya yang bakal kita saksikan pada minggu ini.
Doktor, kalau kita tengok kerajaan mengucurkan pertumbuhan sekitar 4.5 hingga 5.5% bagi KDNK negara pada tahun hadapan. Jadi kalau dari segi median, ekonomi negara dijangka akan berkembang sekitar 5% untuk 2 tahun berturut-turut, iaitu tahun ini dan juga tahun hadapan. Jadi mengambil kira pergerakan ekonomi luar seperti yang kita bincangkan data, macam-macam data yang kita bincangkan, adakah doktor lihat unjuran KDNK bagi tahun hadapan itu dilihat agak optimistik sebenarnya dan adakah ia mampu dicapai? Saya rasa dengan adanya orang kata tu range ataupun julat yang saya kira julat yang selesa ya, 4.5% ke 5.5% tu ada satu julat yang begitu selesa dan munasabah untuk dicapai, dan kita sedia maklum dengan situasi apa yang berlaku di luar negara yang begitu tidak orang kata tu tidak menentu dari segi hala tujunya. Namun di sini peranan ekonomi domestik sangat-sangat penting. Kita masih lagi orang kata tu menikmati situasi pasaran buruh yang dikatakan mencapai guna tenaga penuh, dan juga dasar fiskal yang masih lagi mengembang, dan juga dasar monetary yang dilihat menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Jadi berbekalkan perkara-perkara ini, saya rasa ekonomi Malaysia berada dalam keadaan selesa untuk mencecah pertumbuhan yang diunjurkan, iaitu sekitar 4.5% ke 5.5%. Namun kalau katakanlah situasi itu berterusan makin orang kata negatif dan sebagainya, saya rasa kita dapat jangkakanlah akan lebih banyak lagi orang kata itu suatu bentuk intervensi yang bakal dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Namun secara umumnya 4.5% ke 5.5% itu satu julat yang saya kira agak selesa untuk dicapai pada tahun 2025 nanti. Dan doktor, seandainya berlaku perubahan dasar ekonomi di Amerika Syarikat selepas pilihan raya ataupun pasca pilihan raya, apakah sektor di Malaysia yang paling kalau kita boleh jangkakan terkesan dan juga mengapa? Dan apakah kesan jangka panjang yang mungkin berlaku terhadap ekonomi Malaysia jika berhubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat mengalami perubahan selepas pilihan raya ini, doktor? Baik, saya rasa sektor utama tak lain tak bukan adalah berkait rapat tentang elektronik dan elektrik lah, kerana itu merupakan sektor utama yang kita eksportkan. Dan sekiranya berlaku orang kata tu pengenalan tarif yang tinggi, sudah pasti akan orang kata tu permintaan daripada Amerika Syarikat akan terjejas akibat daripada situasi ini. Namun di sini saya rasa percaturan ataupun perkiraan yang dilaksanakan oleh kerajaan menilai konteks masa dan juga bagaimana hubungan luar patut dilaksanakan. Di sini saya rasa dengan termeterinya orang kata tu suatu orang kata tu peluang untuk berurus niaga atau berdagang negara-negara di dalam BRICS je, itu saya rasa nampak satu perkara yang orang kata tu boleh meminimumkan kesan daripada situasi yang kita alami sekarang ni. Namun masih lagi orang kata tu terlalu awal untuk kita katakan, tapi secara umumnya macam itulah keadaannya yang kita lihat buat masa sekarang ni. Mungkin yang terakhir, doktor, berbakikan dalam 2 minit dalam keadaan ketidakpastian politik di sana, di Amerika, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelabur Malaysia untuk melindungi portfolio mereka, dan adakah langkah berjaga-jaga yang perlu diambil kalau mengambil kira kebimbangan yang terlalu tinggi pada ketika ini? Kebiasaannya dalam keadaan apabila ketidakpastian yang begitu tinggi ini, para pelabur, terutamanya para pelabur institusi lah, mereka akan cenderung untuk memegang aset-aset yang mempunyai kecairan yang tinggi seperti pasaran wang. Jadi sebab itu kalau kita lihat prestasi aset-aset yang berisiko tinggi seperti pasaran saham dilihat agak lembab buat masa ini. Namun sekiranya keadaannya reda dan terdapat kejelasan dari segala tuju ekonomi selepas ataupun pasca pilihan raya Presiden Amerika Syarikat ini, saya kira selera risiko akan kembali dan ini akan mengubah hala tuju pasaran saham equity tempatan dan juga global.